Okey, jadi salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam pemimpin pendidikan Madani dan Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang hadir pada sesi 52 iaitu online season bersama-sama dengan pembentang kita yang tidak asing lagi. Sebelum itu saya ingin bersama-sama memperkenalkan kita punya pembentang pada hari ini, iaitu seorang guru besar pemimpin yang sangat hebat di negeri Sabah, khasnya lah, apatah lagi kalau di daerah Ranau ya. Jadi dilahirkan 50 tahun yang dahulu ya, Cibi Rahmat sekarang berusia 56 tahun, mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda pendidikan di Universiti Open University Malaysia OUM dan telah berkhidmat selama 32 tahun, Cibi Rahmat. Sangat lama nih Cibi Rahmat. Dan untuk pengalaman sebagai guru besar, Cibi Rahmat sudah mempunyai pengalaman yang sebegitu lama selama 14 tahun sebagai guru besar dan mendapat diploma di IPG Kota Baharu, Kelantan, Institut Perguruan Guru. Jadi pembentang kita pada hari ini yang bersama-sama kita ini didatangkan khas ya, dijemput khas dari daerah Ranau, di mana beliau ini telah mencapai banyak anugerah kecemerlangan, iaitu saya akan sebutlah ya, sebab saya ingin memperkenalkan GB Rahmat ni sebab GB ini seorang yang sangat kata orang mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang sangat hebat. That's why kenapa GB ini banyak mempunyai anugerah kecemerlangan yang diterima ya. Anugerah sebagai contoh anugerah kecemerlangan perkhidmatan cemerlang dari sejak tahun 1997 sehingga 2023. Anugerah pekerja contoh kategori guru besar JPN Negeri Sabah, sangat hebat GB. Anugerah khas pejabat pendidikan daerah Ranau 2021 hingga 2023. Anugerah khas pendidikan kepimpinan sekolah rendah peringkat negeri Sabah sempena sambutan Hari Guru peringkat negeri Sabah 2022 dan juga anugerah pendidikan kepimpinan sekolah rendah tempat pertama sempena sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan. Ini masih baru nih. Masih kata orang masih apa ni 2023 GB Rahmat. Okey, seterusnya GB Rahmat juga mempunyai pernah mencapai pencapaian dalam perkhidmatan yang begitu cemerlang dengan anugerah kepimpinan instruksional Mekar, kategori guru besar sekolah luar bandar, sekolah bandar Negeri Sabah 2023 juga GB Rahmat. Anugerah khas pemimpin sempena anugerah gemilang inspirasi kurikulum Anggrek PPD Tawau ya. Anugerah khas penggerak STEM PPD Tawau 2023 dan anugerah guru besar harapan pembangunan murid PPD Tawau. Tahniah GB Rahmat. Ini pun saya baru tahu nih GB Rahmat. Apabila korek-korek tentang sejarah perkhidmatan GB Rahmat ya. Jadi untuk audiens, untuk pendengar-pendengar yang berada di luar sana, kita tidak hari ini kita sangat bertuah berjumpa seorang tokoh kepimpinan khasnya di negeri Sabah dan didatangkan khas daripada daerah Tawau dengan membawa satu tajuk perkongsian dalam CDL kita pada petang ini. Sebelum ini terima kasih kepada Dr. Ehsan selaku ketua Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi IAB. Terima kasih kepada semua pensyarah-pensyarah IAB yang mungkin ada di luar dan di dalam bersama-sama kita pada kali ini. Terima kasih kami ucapkan, kami sebagai pemimpin pendidikan sangat berterima kasih kepada semua pensyarah-pensyarah IAB, terutamanya pensyarah-pensyarah yang telah membimbing kami sebagai pemimpin yang berkualiti dan cemerlang. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama mendengar pembentangan daripada guru besar yang didatangkan khas daripada SK Tanjung Batu Keramat Tawau Sabah dengan tajuk pembentangan yang kita sama-sama akan dengar pada kali ini, iaitu
Digitalizing Keramat for Future Education. Jadi dengan segala hormatnya, saya menjemput GB Rahmat untuk muncul di udara ya, untuk sama-sama kita mendengar perkongsian amalan terbaik yang sangat berimpak kepada kita sebagai pemimpin organisasi sekolah. Dipersilakan GB Rahmat. Keadaan cuaca sekarang ya, kalau di daerah Ranau ni sekarang ribut ya, ribut, dan pagi tadi baru sahaja kita punya elektrik ni. Okey ya, Ibu Rahmat terkeluar dari sesi, kita beri masa sebentar. Okey. Tidak apa, taulah antara Tawau dengan Ranau dengan apa ni kata orang seberang Semenanjung sana agak jauh, dan kita didekati, kita di connect with the kecanggihan digital pada petang ini ya, kecanggihan AI, kecanggihan teknologi kita pada petang ini. Sore Kak Johanna. Okey, tak apa Jibi Rahmat, teruskan. Kita hari ini santai. Santai, biar santai, yang penting sampai. Okey, maksudnya giliran saya sudah kan? Rahmat, Jibi Rahmat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Ini JPN Sabah kami perlu angkat juga lah dalam program ini ya. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, sepakat Sabah hebat. Salam PPD Tawau, Tawau Leads Ikhlas Memacu Kecemerlangan. Salam SK Tanjung Batu Keramat, Keramat a Great Place for Education. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Johanna Ehsan Hong selaku Puan Moderator kita pada petang ini. Beliau adalah guru besar Cemerlang SK Kundasang Ranau. Ya, tahniah dan terima kasih banyak Puan Moderator. Okey, yang saya hormati juga Tuan Dr. Ehsan Ismail, Koordinator Program CDL kita, merangkap Ketua Pusat Pembangunan dan Pengurusan Teknologi Institut Ahmeduddin Baki, rakan-rakan daripada pegawai AAB Instek, rakan-rakan pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, rakan-rakan daripada pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Tawau, rakan-rakan pengetua grup besar, dan sudah tentunya kepada semua warga SK Tanjung Batu Keramat, serta PIBG SK Tanjung Batu Keramat, serta semua rakan maya CDL yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sudah tentunya pertama sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih banyak kepada pihak IAB Bandar Instek kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada petang ya. Sebelum itu saya kongsikan dulu saya punya slide ya. Boleh nampak ya? Puan Johanna boleh nampak? Boleh Tuan? Okey, Okey. jelas ya. Baiklah, pada petang ini kata moderator kita tadi, kita santai-santai saja. Saya akan berkongsi tentang satu projek yang kami namakan projek Digitalizing Keramat for Future Education. Ya. Untuk projek ini sama juga lah macam rakan-rakan di luar sana, khususnya rakan-rakan PGB ya, mempunyai program yang hampir sama juga dengan apa yang kami lakukan di sekitar Tanjung Batu Keramat. Tapi sebelum saya bercakap lebih panjang lebar tentang projek tersebut, izinkan saya memperkenalkan secara serba ringkas keluarga besar kami di sekitar Tanjung Batu Keramat yang semulakan dengan barisan pemimpinan yang ada di atas, yang ada di gambar sebelah atas tu ya. Saya sebagai guru besar di sekitar Tanjung Batu Keramat, kemudian saya dibantu oleh penolong kanan pentadbiran saya, Puan Nurul Asma Alif Muhammad Nordin, bersama Cikgu Sarun Yusof selaku pengkanan co-curriculum, dan bersama Encik Muhammad Faizal Abdul Karim selaku pengkanan awal murid, dan Puan Kasmati Lahuri, penolong kanan PPKI ya. Dan di bawah itu adalah keluarga besar saya. Lebih kurang kami hari ini ada seramai 78 kaki tangan guru
dan kita dibantu dengan 13 orang AKP dan PPM. Sebab sedikit SK Tanjung Batu Keramat mungkin yang belum pernah sampai di daerah Tawau. Kalau rekan-rekan saya di Tawau mungkin tak ada masalah. Ya, mereka maklum di mana SK Tanjung Batu Keramat. Tetapi kalau kita lihat di slide yang saya kongsi bersama rekan-rekan sekalian, SK Tanjung Batu Keramat kalau kita perhatikan daripada atas ya, menggunakan drone, sekolah kita ni istilahnya berada di persekitaran banyak perkampungan. Okay, maksudnya murid-murid kita ni bukannya datang daripada keluarga-keluarga elit. Ya, majoriti murid kita ni datang daripada keluarga-keluarga B40. Ya, bukan ke semua tapi 60%. Ya, 60% murid-murid kita ni terdiri daripada kumpulan B40. Ya, berada di persekitaran kampung-kampung di sekitarnya Batu Keramat ya. Kalau kita besarkan sikit, begitulah lebih kurang bentuknya sekolah kita yang dengan keluasan 13,8 ekar. Ya, di sekitarannya itu banyak kampung-kampung kecil dan ada juga kampung-kampung yang besar ya. Oke, ini sedikit gambaran persekitaran ataupun gambar sekolah kita dengan keluasan 13,8 ekar ya. Bangunan yang agak besar dan binaannya ini tidak jaranglah ada bangunan yang ada dibina di daerah Tawau ni yang bentuk ni. Ya, maksudnya bangunannya ini tidak bersambung ya, dia berasing antara blok 1 dengan blok yang kedua, ketiga dan seterusnya ya. Oke, ini sedikit gambar yang kita dapat kongsi bersama rakan-rakan sekalian. Oke, bagi saya, alhamdulillah, kita ada sekolah yang landscape-nya cukup kita jaga untuk menyediakan satu persekitaran yang menarik dan ceria bagi memastikan dia menjadi punca kepada kehadiran pelajar-pelajar kita di sekolah. Baiklah, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sedikit lagi maklumat tentang sekolah kita sebelum saya membicarakan tentang tajuk utama kita pada petang ini. Sekolah kita adalah sekolah grade A beroperasi mula tahun 2012 yang lalu. Keluasan sekolah kita 13,8 ekar, jumlah guru kita 78 orang. Jumlah KPPPM kita seramai 13 orang dan jumlah murid kita ada 1.131 dan status ekonomi. Kenapa saya kongsi status ekonomi pada petang ini? Sebab kita nak mengaitkan ya, bagaimana sekumpulan ibu bapa yang majoritinya kumpulan B40 tetapi mempunyai kesedaran yang cukup tinggi dalam keperluan pembelajaran digital ya. Yang berpendapatan tinggi hanya lebih kurang 15% saja, sederhana 25% dan kita ada 60% yang dalam kumpulan B40 ya. Okey, tuan-tuan saya hormati sekalian, untuk projek Digitalizing Keramat for Future Education. Sedikit pengenalan ya, untuk projek ini keperluannya adalah lebih kepada menyediakan infrastruktur pembelajaran digital. Yang kita perlukan infrastruktur. Ini dulu yang perlu. Kita perlu bangunkan infra dulu, di samping kita tingkatkan kefasihan dan kompetensi digital guru. Yang kedua, kita nak mengatasi literasi digital murid untuk membentuk kefasihan digital mereka. Sebagai penganan kepada projek kita. Dan projek ini juga adalah akan menceritakan sedikit tentang bagaimana kita membina kompetensi digital guru ke arah pembelajaran digital yang lebih dinamik. Dan ini juga yang paling menarik kepada projek ini ialah bagaimana usaha bersama rakan strategik. Bermaksud projek ini berjaya bukan kerana kami sendiri di sekolah, tetapi kami banyak dibantu oleh rakan-rakan strategik kami. Siapa rakan-rakan strategik kita di sekitar Batu Keramat? Mereka ialah sudah tentunya KBG kami. Ya, ibu bapa yang bagi saya cukup unik. Kemudian kumpulan komuniti, pemimpin setempat dan beberapa syarikat korporat yang berada di sekitaran sekitar Batu Keramat. Objektif program kita, pertama kita nak menyediakan sumber, capaian aplikasi dan peralatan yang tangkas serta dinamik untuk mengupayakan pendidikan dan pengurusan digital. Ya, projek ini objektif utamanya ialah kita nak menyediakan sumber dulu. Ya, semua infra-infra itu kalau boleh kita nak lengkapkan supaya guru-guru dapat menggunakan semua aplikasi ini, semua infra ini bagi memastikan mereka dapat menyediakan PDP yang lebih bermakna dan lebih menarik. Kita akan melahirkan objektif ini, yang kedua ialah untuk melahirkan murid-murid yang lebih fasih digital dan berupaya menggunakan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif, bertanggungjawab dan beretika. Beretika itu yang kami quotekan di sini, bermaksud kita bukan sekadar mengejar keperluan teknologi itu kepada anak-anak, tetapi kami juga menanamkan sifat beretika itu menggunakan teknologi hari ini. Ya,
Sebab kebebasan murid-murid menggunakan teknologi hari ini perlu diikat dengan erti kata beretika itu. Objektif kita yang ketiga ialah kita nak mengupayakan pendidik dan pemimpin untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam ekosistem pendidikan. Ya, untuk projek ini kita nak memastikan dan kita nak mengupayakan guru-guru kita sebaik guru-guru yang ada di luar sana. Objektif kita yang lebih orang kata utama merangkumi ketiga-tiga objektif ini adalah kita nak memastikan murid-murid SK Tanjung Batu Keramat ini dapat merasakan erti kata pembelajaran digital yang sebenar. Begini juga memberi maksud, saya mengimpikan apa juga yang berlaku di luar sana. Ya, sekolah-sekolah hebat yang berada mungkin di Putrajaya, sekolah-sekolah hebat yang mungkin berada di Sarawak, di Labuan, di Kota Kinabalu mungkin. Saya juga mengimpikan agar satu ketika nanti saya dapat menyediakan infra yang sama tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Akhirnya saya dapat sediakan untuk anak-anak di sekitarnya Batu Keramat supaya mereka juga dapat merasai apa erti kata pembelajaran digital yang sebenar. Ya. Puncak kuasa bagi kami melaksanakan proyek ini sudah tentunya ada dua puncak kuasa besar daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang pertama sudah tentunya berdasarkan daripada dasar pendidikan digital negara yang telah dilancarkan oleh Menteri Pendidikan kita sendiri pada 30 November 2023 yang lalu, ya, di mana dalam pelancaran itu jelas betapa seriusnya Kementerian Pendidikan nak memastikan pembelajaran digital betul-betul berlaku secara tuntas di semua sekolah. Kemudian bila menyentuh salah satu trust Kementerian Pendidikan juga, trust yang ke bawah ialah peningkatan keupayaan pendidikan digital di sekolah. Sekali lagi kita lihat bagaimana ya seriusnya Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan perkara ini ataupun agenda ini betul-betul berlaku di sekolah. Pada petang ini juga, saya memberi sedikit penekanan dalam perkongsian. Ya, selain daripada usaha kami, saya nak berkongsi tentang bagaimana Trust 6 ini dalam dasar pendidikan pembelajaran digitalnya. Dalam dasar yang ke-6, jelas memastikan rakan strategik kita membantu kita. Bermaksud di sini, kepimpinan di sekolah itu perlu melihat, perlu mengajak, perlu memujuk rakan strategik untuk bersama-sama merealisasikan pembelajaran digital di sekolah. Alhamdulillah, rakan-rakan strategik di sekolah kami sangat-sangat membantu. Tuan-tuan komponen saya hormati sekalian, sidang maya CDL sekalian ya. Untuk menjayakan program ini, kami telah melaksanakan secara berfasa. Dalam fasa pertama, pelaksanaan proyek, kami PGB di daerah Tawau telah dijemput ya untuk menghadiri satu kursus My Digital Leaders. Dan saya telah menghadiri pada tahun 2023 lalu, Oktober 2 hingga 5 Oktober yang lalu, untuk fasa pertama dan fasa lanjutan saya hadir pada 13 hingga 16 Mei tahun ini ya, 2024. Sebaik menerima latihan daripada rakan-rakan strategik daripada IAB Cawangan Sabah, kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rakan-rakan pensyarah daripada IAB Cawangan Sabah karena komitmen dan inisiatif mereka membimbing dan melatih kami menjadi pemimpin digital di sekolah. Dan akhirnya hari ini nampaknya usaha mereka berhasil ya. Bagi saya cukup berhasil, di mana ramai di antara kami yang menghadiri kursus itu hari ini sudah menjadi pemimpin digital di sekolah masing-masing ya. Sebaik kita pulang dari menghadiri kursus, saya terus merangka satu kertas kerja. Ya, satu kertas kerja dan akhirnya saya panggil satu mesyuarat untuk membentangkan program tersebut dengan membuat pelantikan-pelantikan jawatan kuasa untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Dalam perancangan ini banyaklah indikator-indikator yang kita gunakan bagi memastikan kejayaan proyek ini akan datang ya. Dan antaranya kita menggunakan model canvas. Okay, ini alhamdulillah kebetulan saya pada tahun-tahun tersebut telah menghadiri satu kursus grill di IAB Cawangan Sarawak bersama sahabat saya juga Puan Johanna dengan ada 3 orang lagi rakan saya yang dari Sabah ni, Cikgu Hafiz, Guru Besar Encik Muhammad Hafiz, Puan Mimi dan Dr. Rosda. Kami adalah rakan berlima daripada Sabah yang menghadiri kursus grill anjuran
IAB Bandar Instek, tapi diadakan di IAB Sarawak. Untuk yang ini pun kami ucapkan terima kasih banyak kepada IAB Bandar Instek dan IAB Jawa Sarawak untuk menganjurkan kursus kepimpinan yang sangat hebat pada kami rasanya ya. So, dalam kursus itu kami diajar bagaimana menggunakan model Canvas ini dan ilmu itu saya aplikasikan dalam menguruskan proyek digitalizing Keramat ini. Alhamdulillah, ya model Canvas ini sangat banyak membantu dalam saya merancang program ini bersama rakan-rakan guru saya di sekolah. Apabila saya sudah memberi taklimat pada rakan-rakan guru saya, kita sudah menyediakan plan strategi, takwim. Akhirnya pada fasa yang kedua, kami mulai melancarkan proyek. Sebab proyek ini perlu dilancarkan. Sebab dalam pelancaran ini, hala tujuh itu perlu diperjelaskan kepada semua pemegang-pemegang taruh kita. Sebab bagi saya, mungkin proyek ini tidak akan dapat berjalan dengan lancar kalau pemegang taruh tidak bersama dengan saya. Ataupun kalau rakan-rakan strategik tidak sehaluan dengan saya. Justru itu saya memikirkan dan berbincang dengan jawatan kuasa tertinggi untuk proyek ini. Mari saya kata kita lancarkan dulu proyek ini dan kita jemput semua pemegang-pemegang taruh yang ada di sekitar sekolah kita. So kalau di slide yang tuan-tuan nampak tu ya, di gambar yang pertama itu menunjukkan pelancaran proyek pada 11 November 2023 yang lalu, di mana pada hari yang berkenaan kami telah menjemput Encik Saleh Linggang, iaitu Ketua Pengarah bahagian teknologi, sumber dan teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dan beliau banyak membantu kita dalam menjayakan program tersebut. Ya, beliau hadir ya. Beliau hadir sebagai perasmi semasa 11 November tersebut. Dan dalam pelancaran ini kami menjemput semua pemegang taruh. Antaranya sudah pastinya Wakil Jabatan Pendidikan Negeri Sabah adalah Encik Saleh Linggang. Okay, kemudian wakil daripada IAB, ya, daripada IAB Jawa Sabah yang hadir pada ketika itu adalah TS Mazani Nusa dan Encik Kadir Ali. Dan alhamdulillah kita bergerak serampang dua mata pada hari berkenaan. Semasa pelancaran projek tersebut, kita juga terus pada hari yang sama melaksanakan ya, kursus yang berkaitan dengan pembelajaran digital yang telah disampaikan oleh TS Mazani Nusa dengan tajuk Artificial Intelligence, dan Encik Kadir Ali telah menyampaikan satu tajuk iaitu Minda Digital. Dan pemegang taruh seterusnya yang kami jemput semasa pelancaran projek itu ialah rakan-rakan PIBG, semua jawatan kuasa PIBG. Mereka inilah bagi saya pemegang taruh yang sangat besar di sekolah saya, di sekolah kami ini. Kemudian kami juga menjemput beberapa syarikat perbank, ya, ataupun bank-bank, syarikat-syarikat bank yang ada di sekitar Tawau untuk bersama-sama kami semasa pelancaran tersebut. Dan dalam pelancaran ini memang kita perjelaskan secara terperinci, istilahnya dari A sampai Z berkaitan dengan projek. Ya, alhamdulillah semasa pelancaran itu kita melihat projek kita disambut baik oleh semua pemegang taruh. Dan saya tidak lupakan juga pemegang taruh yang hadir pada hari berkenaan adalah rakan-rakan dari Pegawai Pendidikan Daerah Tawau dan sempat dihadiri oleh beberapa rakan. Namanya adalah Timbalan PPD Tawau, Puan Haja Norlela Ansli, Timbalan Sektor Perancangan, kemudian rakan-rakan daripada SIP Partner plus PPD Tawau ya. Mereka bersama-sama dalam pelancaran proyek kita. Masuk fasa yang kedua, selepas kita memberi penjelasan penerangan kepada pemegang taruh, langkah kami yang kedua ialah memberi taklimat kepada pemegang taruh dan seterusnya terus menyerahkan surat permohonan sumbangan. Dalam pemberian taklimat ini, antara yang kami dapat laksanakan, yang pertama tu kalau gambar kita tengok sebelah kiri kita, ya, kami sempat menyampaikan taklimat bersama yang berhormat. Ya, yang berhormat sana kalau kita kenal, beliau adalah yang berhormat Nadi Muhammad Suryadi, ya, salah seorang yang berhormat kita di daerah Tawau. Kita jemput beliau datang ke sekolah, ya, kita bukan datang ke pejabat beliau, tetapi kita hantar surat jemputan untuk dia datang ke sekolah. Dan di sekolah kita memberi penerangan secara jelas pada yang berhormat Datuk. Alhamdulillah, Datuk ini seorang yang sangat prihatin tentang pembangunan pendidikan
anak-anak ataupun pelajar-pelajar di sekitar jajahannya ya. Dan beliau ini adalah Adun Tanjung Batu yang sangat banyak membantu kita di sekitar Tanjung Batu Keramat. Akhirnya beliau Yang Berhormat Datuk bersetuju dengan cadangan kita, dan Yang Berhormat Datuk telah menyumbangkan sebanyak 20K ya, 20K untuk menjayakan projek tersebut. Kemudian kita juga memberi taklimat kepada rakan-rakan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan PPD, dan alhamdulillah dalam taklimat bersama JPN dan PPD Tawau kita juga mendapat sedikit sumbangan daripada PPD daripada JPN Sabah ya. Kemudian kita memberi taklimat juga kepada beberapa syarikat perbankan, dan alhamdulillah kita juga mendapat sedikit dana, dan ada beberapa janji lagi lah yang insyaAllah mereka akan tunaikan ya. Okey, taklimat seterusnya ataupun perkongsian untuk projek ini kami laksanakan, dan kami telah bersama dengan syarikat Hapseng ya. Syarikat Hapseng ini adalah sebuah syarikat yang berada di persekitaran SK Tanjung Batu Keramat ya. Dia berada di tepi SK Tanjung Batu Keramat. Satu syarikat, bagi saya satu syarikat mega lah ya. Kalau di negeri Sabah ni khususnya kami di Tawau, kalau syarikat Hapseng ini semua orang kenal ya. Satu syarikat yang besar. Alhamdulillah, dengan komunikasi dan hubungan yang baik yang kita jaga dengan pihak syarikat, dan apabila kita membuat pertemuan ya di salah sebuah restoran, di mana pihak syarikat sendiri menentukan bahawa kita buat pertemuan ini di sebuah restoran, dan alhamdulillah kita perjelaskan, kita share tentang projek berkenaan dengan kepimpinan syarikat Hapseng, dan Hapseng akhirnya bersetuju membantu kita dengan nilai 29K untuk projek ini ya. Okey, seterusnya taklimat kami sampaikan juga kepada jawatan kuasa PIBG. Ya, kalau dengan warga sekolah kita telah sampaikan semasa pelancaran itu. Ya, kita telah kongsi hala tuju kita dengan rakan-rakan warga sekolah semasa pelancaran. Kemudian kami juga ada memberi taklimat kepada jawatan kuasa PIBG, sebab ini bagi saya tadi mereka adalah pemegang taruh saya atau rakan strategik saya yang sangat-sangat komited dan sangat-sangat membantu kita ya. Dan alhamdulillah mereka juga tidak ada halangan untuk menyokong kita melaksanakan projek tersebut. Dan akhirnya ini dia pemegang taruh yang paling besar bagi saya di SK Tanjung Batu Keramat, ialah Ibu Bapa. Ibu Bapa SK Tanjung Batu Keramat, kita perjelaskan dan kita kongsi, kita share projek hebat ini dalam mesyuarat agung PIBG. Alhamdulillah Ibu Bapa setuju untuk membantu kita, dan mereka telah menyumbang ya kewangan yang sangat besar untuk projek ini. Pada fasa yang ketiga, setelah kita memberi taklimat kepada semua pemegang taruh, sambil bagi taklimat, selepas itu kita hulurkan surat-surat permohonan sumbangan ya. Akhirnya pada fasa ketiga kita sudah berjaya mendapatkan sumbangan-sumbangan itu, dan kita mula shopping. Ya, shopping untuk mendapatkan bekalan-bekalan ataupun infra untuk projek yang tersebut ya. Di mana kita telah kita dapat menyediakan 2 bilik smartboard dengan kos 30K. Sekadar perkongsian rakan-rakan Maya sekalian, pada dasarnya untuk pembelajaran digital di SK Tanjung Batu Keramat, kami bukan baru bermula tahun ini ya. Sebenarnya kami sudah bermula tahun 2020 yang lalu lagi, ya, semasa pandemik. Ya, tetapi mungkin pergerakan kami pada ketika itu berskala kecil, sebab satu kekangan keadaan kita, persekitaran kita pada ketika itu, dan sudah tentunya juga atas faktor kekangan kewangan ya. Dan kami lebih orang kata aktif dan agresif melaksanakan projek ini hanya sekitar awal-awal tahun 2024 yang baru inilah ya. Okey, walaupun persediaan kami sebenarnya sudah agak lama sebelum ini, di mana 2 bilik smartboard ini dengan nilai 30K itu yang disumbang oleh Ibu Bapa ya. 21 personal komputer 42K, 14 buah smart TV 45 inci untuk bilik darjah dengan nilai 16K, 22 buah smart TV 55 inci untuk bilik darjah dalam nilai 33K, 2 buah smart TV 65 inci untuk dewan sekolah dengan nilai 4K, 1 buah smart TV 55 inci untuk pejabat am, 1 buah smart TV 55 inci untuk lobi, dan 1 buah smart TV 55 inci untuk bilik mesyuarat ya. Okey, kalau kita lihat sedikit pecahannya, inilah yang tadi disumbangkan ya, 2 bilik smartboard tu ya. Di mana bilik ini dilengkapi dengan
papan interaktif ataupun smartboard. Ya, untuk bilik ini kita ada 2 bilik disumbangkan oleh ibu bapa, okay, dengan nilai 30K. Alhamdulillah bilik ini dapat menyediakan ya suasana pembelajaran yang sangat-sangat bermakna dan menyeronokkan anak-anak. Ya, bukan saja anak-anak, permulaan kewujudan bilik ini pun saya pun rasa seronok. Ya, maklumlah kita tak pernah jumpa dengan alat-alat hebat ini, dan bila ia dibuka di sekolah kita, akhirnya dapat menyediakan suasana pembelajaran yang sangat menyeronokkan anak-anak dan rakan-rakan guru kita. Dan untuk masuk ke bilik ini kita terpaksa membuat orang kata tempah, ya, tempah melalui Google Form bagi memastikan tidak ada istilahnya perebutan menggunakan bilik ini. Ya. Oke, pecahan seterusnya kalau kita lihat sini, ini ada 21 PC bilik komputer dengan nilai 42K. Ini pun sumbangan ibu bapa. Nah, itu saya katakan tadi puan-puan, ibu bapa SK Tanjung Batu Keramat ini bagi saya sangat unik. Ya. Kesedaran mereka tentang kependidikan anak-anak sangat tinggi. Ya, walaupun orang kata majoriti 60% itu mereka adalah kumpulan B40. Tetapi walau bagaimanapun, mungkin kalau tonton dengar besarnya itu 42K, tetapi kita memberikan mereka istilahnya pilihan. Ya, pilihan sama ada pos besar ataupun pos yang rendah. Ya, apapun kaidah itu saya tidak kongsilah di sini rakan-rakan sekalian ya. Kalau nak juga kaidahnya tuh boleh PM saya simpas inilah, ataupun mungkin boleh membuat lawatan ke SK Tanjung Batu Keramat ya. Oke, untuk proyek ini kita ada 21 PC. Sebelum ini sekolah ini kita tidak ada PC dong, puan, kecuali 10 PC pusat akses. Itu saja. Selain itu tidak ada. Kita sekolah besar, ya, kita ada 1000 lebih orang murid. Kita pada dasarnya memerlukan banyak PC. Oke, tapi oleh kerana kekangan kewangan sebelum ini, tetapi akhirnya ibu bapa bangkit membantu kita. Okay. Dan untuk permohonan ini sebenarnya dia ada satu penceritaan. Ya, mungkin saya boleh ambil masa sedikit untuk berkongsi. Bagaimana akhirnya ibu bapa membantu kita 21 PC. PC ini orang kata PC yang standard ya. Maksudnya memang berkualiti lah. Bukan PC orang kata kita pakai 2-3 bulan terus rosak. Ini memang PC yang sangat-sangat berkualiti. Kita beli tahun 2020 yang lalu dan hari ini masih kita guna. Ya, penceritanya ialah satu ketika dulu mungkin rakan-rakan pun masih ingat. Kita pernah melaksanakan satu program Frog VLE ya. Untuk Frog VLE dulu, kami punya sekolah ini selalu istilahnya berada di uh, top 5 ke bawah lah, bukan top 5 di atas, tapi top 5 di bawah. So, bila kita bentang dengan ibu bapa dalam mesyuarat agung PBG, ibu bapa bertanya apa jalan penyelesaian cikgu bagi memastikan sekolah kita tidak berada ataupun tidak tercorot. So, kita bagi dorang satu solusi ataupun satu kaedah. Ya, akhirnya kaedah itu ibu bapa setuju dan akhirnya kita dapatlah membeli komputer tersebut, dan selepas itu kita punya prestasi Frog VLE sudah meningkat tinggi lah, tidak seperti apa ini permulaan tadi ya. Oke. Masih fase ketiga menyediakan infrastruktur apa yang kita sudah sediakan di sekolah. Sesi 1 dulu pada tahun 2020 yang lalu kita sudah menyediakan 12 buah smart TV dengan nilai 16K ya, sumbangan daripada ibu bapa. Kemudian kali ini kita sudah lengkapkan ya. Kalau sebelum ini kita ada 12 bilik darjah saja yang kita dapat pasang smart TV. Tetapi 2024 ini semua kelas ya. Aliran perdana kita ada 30 bilik darjah, kelas sekolah kita ada 3, PPKI kita ada 7. Okay. Lebih kurang kita ada bilik darjah ni 35 lah, 36. 36 bilik darjah sudah lengkap dengan smart TV-nya ya. Okey. Seterusnya apa yang kita sediakan? Kita juga sudah ada menyediakan 2 smart TV 65 inci dengan nilai 4K di dewan sekolah. Sebab impian kita mau 13.8 ekar ini diliputi dengan pembelajaran internet. So tak kiralah di kantin kah, di dewan kah, di tapak perhimpunan kah, ya, di laluan-laluan pejalan kaki kah, semua anak-anak hari ini boleh akses internet. Ya, semua smart TV kita boleh akses internet. Ya, di lobi sebagai contoh gambar yang sebelah tu, kita juga sediakan satu smart TV di lobi, sebab lobi ini ada ketikanya juga digunakan untuk ruang-ruang pembelajaran. Ya. Kita terus membina infrastruktur dengan menyediakan satu PC di bilik mesyuarat utama yang dilengkapi dengan talian internet, begitu juga dalam bilik mesyuarat 2.
So bermaksud di sekolah kita ni, bilik-bilik utama pun kita sedang upaya untuk melengkapkan dengan smart TV bersama dengan kelengkapan talian internet. Ya. Pada fasa ketiga, kita juga telah berjaya membuat pemasangan talian internet ataupun router dan EAP mount Wi-Fi. Okey, dan hari ini alhamdulillah kelajuan internet di sekitar Batu Keramat kita sudah mencapai 1.800. Kalau yang tuan-tuan nampak mungkin dalam slide saya belum update ya. 1.000, tapi baru-baru ini kita dapat lagi bantuan 800 Mbps. So dia sudah menjadi 1.800 Mbps ataupun 1.8 GB. Okay? Dan untuk yang ini, PBG membantu kita untuk membayar 3.000 setahun. Ini PBG bantu kita untuk membayar bil. Ya, inilah kehebatan PBG sekitar Batu Keramat. Walaupun orang kata sebagai sekolah kebangsaan kita pun maklum kita tidak ada dana PBG yang besar. Dan sebagai sekolah kebangsaan kita tidak ada orang kata ahli lembaga untuk membantu kita. Ya. Dan untuk kutipan PBG di SK Tanjung Batu Keramat, kami hanya mengutip sumbangan PBG ini sekitar 18.000 setahun. Ya. Dan untuk 18.000 itu kalau tuan ikuti perkembangan tadi, bagaimana kewangan-kewangan itu kami dapat, mungkin tuan-tuan pun boleh membaca bahwa 18K itu sudah lama habis. Ya, tetapi alhamdulillah PBG dengan kebijaksanaannya selalu bersama dengan ibu bapa untuk mencari, ya, menambah dana-dana keperluan untuk sekolah. Okay. So untuk pemasangan router ini akhirnya bolehlah saya katakan 80%, ya, 80% daripada 13,8 ekar sekolah kita ini sudah diliputi dengan internet. Bermaksud guru-guru boleh saja melaksanakan PDP pembelajaran digital, tidak semestinya berada di dalam bilik darjah. Mereka boleh laksanakan di kantin, mereka boleh laksanakan di lobi, di dewan, tapak perhimpunan, di laluan-laluan pejalan kaki. Hanya satu tempat saja yang hari ini yang kami belum sempat, ya, meletakkan Wi-Fi, yaitu di padang sekolah. Dan ini pun ada permintaan daripada rakan-rakan guru pendidikan PJ ataupun pendidikan jasmani kesihatan, ya. So mereka kata kadang-kadang kami perlukan data internet apabila berada di padang, dan itu kita akan cuba usahakan, ya. Seperti yang tertera di sana, 30 kelas perdana, 3 kelas pra, 7 kelas PPKI, bilik komputer, pusat akses, pusat sumber, bilik guru, pejabat am, 2 bilik mesyuarat, kantin, laluan pejalan kaki, 2 bilik smartboard, tapak perhimpunan, lobi pentadbiran, dewan utama, dewan terbuka. Ini semua lokasi-lokasi yang hari ini sudah dilengkapi dengan talian internet. Untuk penyediaan talian internet, kami membelanjakan lebih kurang 28K. Ya, 28K untuk menyediakan talian internet ke kawasan-kawasan yang tersebut tadi, ya. So ini pun semua dibiayai oleh PBG dan ibu bapa. Okay. So hari ini dengan adanya talian internet tu, anak-anak boleh belajar di mana-mana saja hari ini. Ya, dengan talian yang ada, di kantin boleh, okay, di laluan-laluan pejalan kaki, di tapak perhimpunan, ya, di bilik darjah, di dalam dewan, di dewan terbuka, semua. Ya, malahan orang kata berada dalam tandas pun kita boleh akses internet. Ya. Okey, siapa rakan strategi kami yang sangat-sangat hebat dapat membantu kami menjayakan projek ini? Sudah tentu rakan-rakan strategi kita yang pertama ialah PBG. Ya, di mana kalau tuan-tuan saksikan di sana secara simbolik, ya, PBG menyerahkan kepada sekolah 64K untuk projek digitalizing Keramat ini. Ya, PBG ini bermaksud mereka juga mewakili ibu bapa lah. Dan untuk kewangan ini, mereka sebenarnya melaksanakan satu projek yang dipanggil program ataupun projek masyarakat prihatin. Ya, mereka dapat sumber daripada situ. Dan sumber itu akhirnya dikumpul dan diserahkan kepada sekolah untuk pembelian infrastruktur untuk tujuan pembelajaran digital di sekolah. Kemudian rekan strategi kita seperti yang saya kongsi tadi ialah salah seorang ahli politik kita, yaitu yang berhormat Dato' Andi Muhammad Suryadi bin Haji Bandi. Beliau juga adalah adun untuk Dun Tanjung Batu dan ahli parlimen Kalamakan, ya, untuk di daerah Tawau inilah. Beliau sangat komited dalam pendidikan anak-anak di SK Tanjung Batu Keramat ini dan di persekitarannya, ya. Beliau telah tampil dengan memberi bantuan kepada kita dengan nilai 20K
akhirnya kami dapatlah membeli beberapa buah smart TV untuk kegunaan pelajar-pelajar kita di SK Tanjung Batu Keramat. Siapa lagi rakan strategi kita? Ya, saya katakan tadi, tuan-tuan puan, dalam trust yang keenam itu sangat jelas. Kementerian Pendidikan meminta kita supaya bekerja sama dengan rakan-rakan strategi kita. Dan sebagai pemimpin, memang tidak dinafikan kita perlu melihat ruang dan peluang bersama rakan strategi. Ya, dan percayalah rakan-rakan sekalian, bila kita dapat menarik rakan-rakan strategi kita ini ke sekolah, mereka akhirnya dapat membantu untuk kita sama-sama mencapai vision kita di sekolah. Ya, oke, rakan strategi kami seterusnya adalah daripada pihak Absing, ya, satu syarikat swasta, syarikat besar di daerah Tawau. Hari ini dapat membantu kita dengan menyumbang hampir 30K, okay, ataupun 29K. Dan daripada 29K itu kita berjaya membeli 18 buah smart TV dengan ukuran 55 inci. Ya, dan ini akhirnya dapat mengupayakan pembelajaran digital terus berlaku di SK Tanjung Batu Keramat. Siapa lagi rakan strategi kami? Rakan strategi kami ialah UMS, ya, Universiti Malaysia Sabah. Mereka menyumbangkan kepada SK Tanjung Batu Keramat 2 smart TV dengan saiz 55 inci. Untuk ini dia ada ruang dan peluang. Ya, mungkin orang kata macam mana pula SK Tanjung Batu Keramat dapat TV daripada UMS, ya. Penceritaannya begini. Satu ketika pihak UMS nak melaksanakan satu program, okay, yang dipanggil program KPT Prihatin Madani di SK Tanjung Batu Keramat. So saya melihat bila saya dimaklumkan adanya program itu di UMS, sekali lagi saya berpikiran inilah ruang dan peluang untuk saya bersama pihak UMS untuk saya membentangkan projek digitalizing Keramat ini. Akhirnya saya diberi ruang oleh pihak UMS untuk membentangkan projek ini bersama mereka, dan mereka tertarik dan bersetuju dengan projek ini, dan akhirnya mereka membantu kita menyumbangkan 2 buah smart TV, ya, dengan ukuran 55 inci tadi, ya. Ya, siapa lagi rakan strategik? Kami sudah tentunya kalangan ibu bapa. Ada seorang dokter di sekolah kita ini, ya, itu kami gelar dia sebagai Dr. Nurul Huda Abdul Kadir, ya. Beliau membantu kita menyumbangkan sebuah smart TV dengan saiz 55 inci juga. Kemudian rekan strategi kami seterusnya adalah sahabat saya tadi, yaitu Encik Saleh bin Linggang, penolong pengarah sektor sumber dan teknologi Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, ya. Beliau telah menyumbangkan satu smart TV 65 inci jenama Samsung. Untuk ini, tuan-tuan puan, saya sanggup, ya, memandu kereta sejauh 1000 km. Bermaksud saya perlu memandu daripada Tawau ke Kota Kinabalu untuk mendapatkan TV ini. Demi projek ini, saya gembira memandu, ya, 1000 km. Sebab jarak Tawau dengan Kota Kinabalu lebih kurang 555 km. So kalau pergi balik tu dalam lebih kurang 1000 lah. 1000 km sekadar nak mengambil TV Samsung ni ukuran 65 inci. Ya. Saya bawa saya punya kereta, akhirnya saya sumbat masuk dalam kereta, saya drive bawa pulang, dan disitulah orang kata saya mulanya saya memandu kereta dengan agak perlahan, ya, sebab kebimbangan TV yang saya bawa ni dengan keadaan jalan kami di Sabah mungkin boleh menyebabkan dia rosak. Tapi sebaik saja sampai di sekolah, saya test, dia dapat on, saya terus gembiralah. Akhirnya TV yang saya ambil dengan pemanduan 1000 km, ya, akhirnya saya berjaya bawa pulang ke Tawau. Ini adalah rakan-rakan strategi kita yang banyak membantu kita dalam memastikan projek digitalizing Keramat ini berjaya di sekitar Tanjung Batu Keramat. Tuan-tuan dan puan sekalian, sudah tentunya projek ini juga kita nak kongsi sedikit apa impaknya, ya. Apa impak kepada, pertama sudah tentu dengan kejadian murid, ya, kejadian murid untuk SK Tanjung Batu Keramat ini. Okay, peringkat awal mungkin saya kongsikan, kita pernah, ya, memenangi anugerah anggrek, ya, untuk yang berkaitan dengan kejadian murid khususnya kurikulum, ya. Kita telah memenangi 12 anugerah PBD, ya, PBD pada anugerah anggrek tahun lalu. Apa kaitan dengan projek ini?
sudah tentunya dengan pembelajaran digital di sekolah kita, dia sudah menyediakan satu pembelajaran yang menyeronokkan kepada anak-anak. Sudah tentunya bila anak-anak seronok belajar dengan adanya orang kata pendekatan-pendekatan baru yang disampaikan oleh guru-guru kita, suasana pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan untuk anak-anak. So, bila anak-anak seronok, sudah tentunya dia akan membuahkan hasil kepada prestasi mereka dalam pentaksiran bilik darjah. Ya, so kami telah berjaya mendapatkan 12 anugerah mata pelajaran tersebut. Impak seterusnya yang kami nampak hasil dari pembelajaran digital ini, yang baru-baru ini akhirnya murid kami yang telah dididik oleh seorang guru kita, yaitu Puan Bibi, telah berjaya di peringkat kebangsaan untuk program Makex Robotic Competition. Ya, Alhamdulillah, mereka ini mendapat jemputan untuk ke peringkat antarabangsa ke Shenzhen pada Disember yang akan datang. Mohon doa-doa rakan-rakan sekalian, semoga anak ini dan bersama rakan guru saya dipermudahkan urusan mereka ke Shenzhen pada masa akan datang, insyaAllah ya. Oke, ini juga sebagian lagi impak. Oke, anak-anak kita telah berjaya dalam beberapa program-program yang berbentuk robotik ya. Program-program robotik itu kemampuan sudah tentunya dia memerlukan orang kata sedikit ilmu pengetahuan tentang pembelajaran digital, sebab mereka menggunakan komputer ya untuk memastikan projek-projek mereka ini dapat dijayakan. So kita ada beberapa lah impak-impak ataupun kejayaan-kejayaan anak-anak kita di sekitar Batu Pramat ini ya, sama ada di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, dan insyaAllah mudah-mudahan pelajar tadi yang saya maklumkan tadi yang akan ke INSTEC China, mudah-mudahan kembali dengan kejayaan dan istilahnya impaknya sudah sampai ke peringkat antarabangsa ya. Maafkan saya. Oke. Ini adalah beberapa juga kejayaan anak-anak kita di sekitar Batu Kramat. Untuk program Junior Innovate, ini program ini memang tidak dinafikan, dia sangat berkait dengan pembelajaran digital ya, di mana anak-anak kita ini belajar tentang coding-coding melalui komputer. So bermaksud dengan pembelajaran ataupun dengan adanya infrastruktur yang ada di sekolah kita, dia memudahkan untuk guru-guru kita untuk mendidik pelajar-pelajar kita untuk program-program seperti program Junior Innovate ini. Ya, untuk sekolah kebangsaan ataupun sekolah Melayu ini amat jarang ya terlibat dengan program-program seumpama ini ya. Biasanya program ini dimonopoli oleh SJKC. Tetapi kami di sekitarnya Batu Kramat bermula 2020 yang lalu dengan peluang yang diberikan oleh pihak syarikat Absen. Guru-guru saya menyambut baik. Akhirnya mereka berjaya ya. Berjaya terlibat dengan program-program dan akhirnya membuahkan hasil kepada kejayaan anak-anak sampai ke peringkat kebangsaan. Ya, sebagai contoh di sana, Junior Innovate untuk 2024 yang lalu kita pernah menang bronze medal, kita pernah menang juga silver dan kita pernah juga menang gold medal ya di peringkat kebangsaan untuk program Junior Innovate ini. Impaknya pada 2023 yang lalu juga kita pernah terlibat dengan peringkat kebangsaan untuk Junior Innovate National Final di Space Arena Penang. Ya, kita telah mengantar guru kita dan pelajar-pelajar kita. Ya. Ini pada 2023 yang lalu juga, di sekitar Batu Kramat telah mengantar 11 tim dalam satu program Make Fair. Ada kaitan juga tentang pembelajaran digital, ya, di mana murid-murid sekitar Batu Kramat telah memenangi 10 anugerah. 10 anugerah daripada program tersebut. 2002 yang lalu juga kita pernah menghasilkan beberapa pencapaian di peringkat negeri dan kebangsaan. Ya, sebab kita macam saya nyatakan awal tadi, di sekitar Batu Kramat ni kami bukan baru mula tentang pembelajaran digital ni. Kami sudah mula berjinak-jinak dari tahun 2020 yang lalu nanti, ya. Okey. Ini impak lagi pada 2009 yang lalu di peringkat kebangsaan Kuching, kita telah menghantar pelajar kita dan kita juga mendapat tempat. Okay. Ini adalah pencapaian secara keseluruhan. Kita bermula 2020 yang lalu, kita selalu berada di peringkat kebangsaan. Okay. Ini juga, ya, saya tak sebut satu-satu lah ya, sebab sudah menunjukkan tadi impaknya itu. Evidence kita telah tunjukkan dengan rakan-rakan sekalian tadi ya. Okay, banyak ya, banyak pencapaian anak-anak kita. Oke, itu tadi itu impak kepada murid. Sekarang kita kongsi sedikit. Apa impaknya kepada guru dan pengurusan kita di sekolah? Oke,
Kalau kita lihat di sini, apa yang sempat saya kongsikan bersama rakan-rakan sekalian ya, beberapa inovasi ya, inovasi dan pencapaian yang guru-guru kita telah laksanakan hasil daripada pembelajaran digital di SK Tanjung Batu Keramat. Contohnya, guru kita berjaya membuat satu inovasi yang kita panggil gamifikasi alatan berkebun. Okay. Kemudian guru kita telah bina RSA King Mode, Goba, Wuduk Pro, kurikulum Google Site, e-record kawalan MMI, sistem sirkulasi PSS, Google Form laporan bertugas guru, Google Form laporan perhimpunan, ya. Dan inilah sedikit impak kepada kejadian ataupun kualiti guru-guru kita di sekitar Tanjung Batu Keramat, ya, di mana mereka telah orang kata merancangkan program-program inovasi yang berkaitan dengan pembelajaran digital di sekolah kita dan menyertai beberapa anugerah-anugerah ataupun acara-acara di peringkat negeri dan kebangsaan. Dan mereka ada juga lah yang pulang membawa anugerah-anugerah yang berkenaannya. Sebagai contoh, kumpulan untuk Inno Borneo, guru-guru kita pulang dengan anugerah perak. Kemudian anugerah inovasi pembudayaan digital oleh Cikgu Masna, kumpulan Puan Dora yang sempat bersama kita sebelum ini. Puan Dora sudah bertukar ke sekolah, tetapi beliau sempat menyumbang ya beberapa pencapaian di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa berkenaan dengan pembelajaran digital. Ya, oke. Untuk 2024 ini juga yang terkini, rakan-rakan kita daripada pendidikan agama Islam telah berjaya pulang dengan anugerah emas dan perak untuk dua inovasi yang berkaitan dengan pembelajaran digital. Alhamdulillah. Ya, oke. Contoh yang perak itu program Kopiba ya. Oke. Kemudian untuk yang sijil penghargaan yang seterusnya rakan-rakan guru saya. Oke. Ini beberapa inovasi lagi yang berkaitan dengan pusat sumber, berkaitan dengan MMI, kawalan MMI ya. Untuk kawalan MMI ini sebelum ini kami menggunakan buku ya. Tapi akhirnya kita melihat adalah sudah tidak praktikal kita menggunakan buku. Akhirnya kita gunakan satu sistem dan dia telah menjimatkan penggunaan kertas di sekolah kita. Begitu juga dengan kawalan buku-buku laporan perhimpunan, buku laporan-laporan bertugas harian. Semua kita sudah tukar ke dalam bentuk Google Form saja. Sebab kebiasaan kita biasanya bila kita guna buku nih, ada ketikanya dia tercicir. Bila tercicir saja, semua orang tak mengaku siapa yang pegang. So, bagi mengelakkan itu, kita buat dalam bentuk Google Form. Satu, kita sudah mengelakkan satu orang kata kebiasaan keciciran itu, dan kedua, kita telah menjimatkan penggunaan kertas di sekolah. Ya. Impak seterusnya pada guru. Ada beberapa lagi ya yang dicipta oleh guru-guru kita, inovasi yang disampaikan oleh guru-guru kita, antaranya RSS Spark yang terkini yang sedang dibangunkan. Kemudian kita ada aplikasi RSA King Mode tadi, dan untuk penghargaan yang baru kita terima tadi ini yang telah dihasilkan oleh salah seorang guru kita, bukan seorang, ada beberapa orang guru kita, antaranya Cikgu Hapipi bersama Ustazah Sofia, istrinya. Ya, dan beberapa rakan guru telah berjaya mendapatkan Gold Award ya untuk inovasi mereka yang ada kaitan dengan pembelajaran digital. Tuan-tuan dan puan sekalian, di kesempatan ini saya ingin berkongsilah dengan rakan-rakan sekalian satu proyek yang berkaitan dengan digital di sekolah kita ini ya, yaitu proyek digital kelas rintis. Oke, untuk proyek ini tuan-tuan dan puan sekalian, saya melihat pembelajaran digital itu perlu berlaku semaksimal mungkin kepada pelajar-pelajar kita. Tetapi apa yang saya perhatikan, apabila pembelajaran digital berlaku di sekolah, tetapi dalam keadaan hanya ada satu smart TV dan ada seorang guru membentang ataupun berkongsi ilmu pengetahuan di hadapan, sedangkan ketika itu murid-murid sedang berpeluk tubuh, ya, dia berpeluk tubuh ataupun orang kata tangan dia tidak memegang apa-apa, sebab tidak ada peranti ataupun gadget di tangannya. So, kita melihat, saya nak mencuba supaya biar pembelajaran digital itu berlaku semaksimal mungkin. So, kita pun mulakan satu projek, yaitu kita panggil tadi projek kelas rintis digital. Untuk projek ini,
kita mulakan perjumpaan dengan murid tahun 6 saja. Dan dalam proyek ini semua murid tahun 6 kita galakkan, kita bukan paksa ya, kita galakkan membawa peranti ke sekolah dengan SOP yang ketat. Seterusnya untuk proyek ini murid tidak perlu bawa buku teks. Sebab apabila mereka ada peranti, so mereka boleh merujuk kepada e-text dalam D5 ya. 137 murid boleh akses serentak. Sebab di blok tahun 6 kami pasang 3 ya. 3 poin untuk internet. Kalau blok lain kami hanya pasang 1. Di blok tahun 6 kita pasang 3 bagi memastikan 137 murid di tahun 6 ini kalau mereka guna peranti serentak mereka masih boleh akses. Ya, maksudnya kita memberi kelebihan lah kelajuan internet di blok tahun 6. Pembelajaran interaksi bersama peranti gadget, pembelajaran interaktif berlaku apabila anak-anak bersama dengan gadgetnya. Di situ baru kita dapat melihat pembelajaran digital itu berlaku semaksimalnya. Berbanding dengan guru saja yang bercakap di hadapan, tapi murid berdiam sebab tidak ada peranti. Ya, tetapi dalam proyek ini, apabila guru-guru memberi penjelasan, ya, sebagai contoh lah, kalau guru itu mengajar sejarah, dia minta anak-anak cari maklumat dalam internet tentang mungkin penaklukan Melaka lah contoh, sebagai contoh ya. Kita seronok melihat anak-anak mencari, ya, mencari maklumat dalam internet itu menggunakan peranti mereka. Disitulah baru kita lihat pembelajaran digital betul-betul berlaku. Okay. Untuk proyek ini, kita ada SOP dan kita laksanakan bukan orang kata asal buat tidak, tetapi kita bermula dengan satu kertas kerja juga yang kita minta persetujuan. Pertama, kita minta persetujuan dalam mesyuarat agung bersama PIBG. Yang kedua, kita telah memanggil semua ibu bapa murid tahun 6 okay, untuk kita beri taklimat tentang perkara ini. Dan alhamdulillah, semua ibu bapa bersetuju. Dan dalam perjumpaan itu, kita telah mengedarkan surat aku janji kepada ibu bapa untuk ditandatangan. Di mana dalam surat aku janji itu menyatakan bahawa ibu bapa tidak akan menuntut sebarang kehilangan peranti anak-anak. Okay? Dan ibu bapa tidak akan menuntut sebarang kerosakan. Dan pada masa yang sama juga kita mengedarkan ya, surat untuk kebenaran ya, penggunaan peranti dan kebenaran untuk orang kata video-video anak-anak mereka disebarkan untuk pembelajaran. Ya, kita sedia maklum baru-baru ini juga kita telah diingatkan oleh kementerian untuk semua ibu bapa menandatangani surat persetujuan tersebut dan di peringkat SK Tanjung Batu Keramat memang kita telah laksanakan ya. Bagi memastikan projek My Digitalizing Keramat ini berjalan sentiasa ditambah baik, maka kita juga telah menyediakan ya 2 Google Form. Yang pertama Google Form kita ialah untuk mengawal dan membuat pemantauan pada projek berkenaan. Dan kita juga menyediakan satu GF tentang penilaian projek. Okay? Untuk pengawalan dan pemantauan ini semua guru boleh memberi cadangan dan pandangan sekiranya berlaku apa-apa yang berkaitan dengan pembelajaran digital. Okey, sebagai contoh borang jadual 1 itu guru perlu menandakan tik ataupun tandakan pada isu yang mana. Contoh kalau isu tentang laptop, ya, dia akan tanda sana kemudian dia akan nyatakan apalah justifikasi. Sebagai contoh kita sedia maklum dalam 137 orang murid ini sudah tentunya ada keluarga-keluarga tertentu yang memang tidak mampu nak menyediakan peranti untuk anak-anak mereka. So apa sokongan kita? Kita memberi mereka pinjam ya, laptop sewaan sekolah. Okay, kepada pelajar-pelajar berkenaan dengan kawalan dan dengan SOP yang ketat juga bagi memastikan pelajar-pelajar ataupun murid-murid kita ini menggunakan peranti ataupun laptop yang kita pinjamkan itu semaksimal mungkin untuk tujuan pembelajaran ya. Bagi meningkatkan kompetensi guru, bagi memastikan ruang PDP dapat diupayakan, dapat terus diperkasakan, kita menggalakkan semua guru untuk memperkasakan ilmu pembelajaran digital masing-masing. Di antara benda yang kita galakkan kepada guru-guru, pertama mereka harus mengikuti kursus pensijilan Google untuk level 1 dan level 2 yang ada di D5
secara percuma, ya. Kemudian kita juga minta dan galakkan mereka ikuti kursus pensijilan Apple ataupun Apple Teacher. Kemudian kita menggalakkan dan ramai guru-guru kita sedang pernah menghadiri kursus-kursus AI. Ya, kita juga pernah melaksanakan kursus green screen. Kita juga pernah melibatkan guru-guru kita dan mengajak mereka hadir untuk kursus-kursus seperti sesi libat urus dan bengkel penggunaan bahan digital BI diajarkan CFR, kemudian bengkel AI dalam pendidikan dengan kerjasama Gemini Academy, anjuran SPS JPN Sabah, kemudian bengkel bina bahan bantu mengajar, menggunakan aplikasi dalam derima anjuran PPD Tawau. Okay. Kemudian guru-guru juga kita pernah galakkan untuk hadir bengkel digital dalam pengurusan co-curriculum anjuran PPD Tawau dan bengkel-bengkel art experience, PLC pembelajaran digital bersama Penatia dan beberapa lagi lah ya yang saya tak sempat kongsikan bersama rakan-rakan sekalian. Tetapi guru-guru kita sedang berusaha ya, sedang berusaha untuk memastikan pembelajaran digital betul-betul kita dapat perkasakan di SK Tanjung Batu Keramat. Sebab hari ini tidak ada guru yang boleh mengelak. Ya. Dunia pembelajaran hari ini kita tidak dapat nafikan pembelajaran digital perlu berlaku. Hari ini bolehlah kalau saya katakan kita hampir ketinggalan ya dengan pembelajaran digital ini kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara jiran hari ini. Oke, di mana kalau kita lihat negara-negara jiran hari ini kalau berkaitan dengan AI ya, negara-negara jiran kita ataupun negara-negara maju, mereka ini sekarang ini sedang memungut hasil dengan penggunaan AI tadi. Tetapi kita di Malaysia pada dasarnya alhamdulillah sebab kita telah bergerak ke arah itu. So bermaksud di sini pembelajaran digital kita tak boleh mengongkong lagi pelajar-pelajar kita. Ya, ini dunia mereka, ini zaman mereka untuk menggunakan pembelajaran digital. Ya, bukan zaman kita. So kita perlu perkasakan, kita perlu budayakan bagi memastikan secara total pembelajaran digital berlaku di sekolah. Saya paham, kita paham bersama bahwa adanya cabaran dan tekanan. Tetapi kita sebagai pemimpin di sekolah perlu bijak, ya perlu bijak melihat ruang dan peluang bagi memastikan projek ini betul-betul dapat dilaksanakan di sekolah. Ya. Untuk projek ini, saya telah sempat berkongsi di beberapa tempat ataupun di beberapa venue sebelum ini. Saya telah berkongsikan untuk tajuk ini di Hotel Royal Borneo sebelum ini bersama kumpulan peserta kursus My Digital Leaders. Kita juga telah dijemput oleh IAB Cawangan Sabah untuk menjadi pempamer dalam mini kolokvium My Digital Leaders di Nexus Karambunai, dan kita juga telah membuat perkongsian pada seminar nasional ke-31 IAB di Bandar Instek pada 13 Ogos yang lalu, dan kita telah membuat satu perkongsian dalam program bersama IAB Sabah untuk FUFT di sekolah ini, dan hari inilah perkongsian kita melalui Zoom untuk CDL, PGB, IAB Instek ya. So untuk SK Tanjung Batu Keramat, saya perlu sekali lagi melihat ruang dan peluang. Ya. Dan saya tak boleh sebagai pemimpin di SK Tanjung Batu Keramat ini, istilahnya ada sifat kebergantungan tinggi. Nak memastikan projek ini berlaku, saya tak boleh ada sifat menunggu bantuan daripada luar sana, tetapi saya perlu bergerak. Ya. Saya perlu bergerak untuk mencari semua rakan-rakan strategik ini. Ya. So, saya paham, seperti kita maklum, di Malaysia ni kita ada lebih kurang 10,000 ya, 252 buah sekolah. Okay. Bayangkan dengan banyaknya sekolah itu, kalau di Sabah ni saja kita ada lebih kurang 1,250 buah sekolah. Kalau di PPD Tawau ni kita ada 83 buah sekolah. Bermaksud kalau kita ada sifat kebergantungan menunggu untuk bantuan daripada kementerian ataupun JPN ataupun daripada PPD, untuk SK Tanjung Batu Keramat, saya tak pasti bila bantuan itu akan tiba. So, saya paham dengan jumlah sekolah yang ada, sudah tentunya Kementerian Pendidikan mempunyai satu kaedah dan pencaturan untuk bantuan ini mungkin akan diberikan kepada mereka memerlukan sangat terlebih dahulu berbanding di SK Tanjung Batu Keramat. So, kami perlu ikhtiar dulu.
ikhtiar dengan mengajak rakan-rakan strategi kita untuk membantu kita bagi memastikan proyek ini dapat dilaksanakan dengan jayanya di sekitar Batu Keramat. Ya. Oke, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk pada petang ini untuk tajuk digitalizing Keramat for education, for future education. Ya, saya serahkan semula kepada puan moderator kita, Puan Joanna. Mungkin ada soalan-soalan yang akan diberikan kepada saya dan insyaAllah saya akan bersedia untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Saya pulangkan semula kepada Puan Joanna. Terima kasih banyak. Terima kasih GB Rahmat. Saya mendengar dengan fokus dan hampir nak keluar air mata tu. Ya, jadi kepada rakan-rakan PGB yang berada, saya tengok dah partisipan kita pada hari ini 96 orang. Inilah masa kita untuk menimba ilmu bersama-sama. Rakan-rakan PGB yang sudah kata orang di tahap pencapaian yang cemerlang. Daripada pembentangan gambar-gambar tadi GB, dari awal sehingga akhir saya tak pejam-pejam mata. Malah mengalir air mata. Begitu terharunya saya dengan kepimpinan GB Rahmat dalam kita punya pembentangan hari ini, perkongsian bagaimana GB Rahmat mengolah organisasi kita, organisasi di lapangan itu begitu hebat dengan pencapaian anak-anak. Ini yang kita nakkan. Inilah yang dimaksudkan kepada tujuh teras utama tumpuan Kementerian Pendidikan. Kalau mungkin GB Rahmat belum berpuas lagi, seperti GB Rahmat tadi, belum berpuas lagi dengan pencapaian itu. Tapi bagi saya sudah cukup untuk anak-anak murid di SK Tanjung Batu Keramat. Keramat, a great place for education. Itulah dimaksudkan. Saya rasa bagi saya untuk personal dari hati saya sudah tercapai GB. No wonder anugerah yang dicapai oleh GB itu sudah membuktikan bahwa kepimpinan digital sudah berlaku di sekolah GB dengan pencapaian-pencapaian dan juga yang sangat penting kekuatan di sekolah itu saya nampak jaringan dan jalinan bersama rakan strategik. Ya, seperti yang GB Rahmat maklumkan, kalau kita bergantung kepada dana daripada KPM, dari JPN, mungkin kita tidak dapat kata orang mengolah, organize kita punya organisasi itu. Jadi tahniah sekali lagi, saya selaku salah satu juga peserta GRIL, From Grid to Excellent Educational Leader Course pada hari itu sangat berbangga ya dengan GB Rahmat, dan mungkin semasa kursus itu GB Rahmat belum dapat meluahkan apa yang tersirat dan tersurat di dalam hati GB Rahmat. Hari ini saya nampak begitu bersungguh-sungguh GB Rahmat membuat perkongsian kepada semua yang hadir pada hari ini, terutamanya PGB. Ambillah kesempatan ini supaya ada persediaan kita apabila kita menghadiri kursus tersebut. Bagi saya kursus tersebut yang dikelolakan oleh IAB, Instek dan juga cawangan negeri Sarawak itu sangat memberi impak yang sangat tinggi kepada kami 5 peserta dari Sabah. Ya, yang pada ketika itu kami pun masih kata orang dalam zero ilmu di dalam kata orang apa yang perlu kita belajar. Tetapi apabila kita belajar selama 5 fasa tersebut, maknanya apa yang kita dapat daripada pengalaman pengetahuan bersama beberapa orang PGB dari negeri Sarawak, kita dapat membudayakan ke peringkat organisasi kita. Tahniah sekali lagi GB Rahmat. Untuk makluman audiens peserta yang berada bersama-sama kita CBL pada hari ini, GB Rahmat ni kalau kita tengok orang dia serius. Mula-mula pandang pertama tu serius. Saya pun rasa takut-takut juga, tetapi bila sekali kita bercakap, ilmunya sangat banyak dikongsikan. Dan yang paling penting dia sangat humble. Ya, rezeki. That's why mungkin rezeki untuk organisasi dia itu begitu banyak sebab orangnya sangat peramah. Ya, GB Rahmat ini terima kasih sekali lagi dapat berkongsi. Kita sebenarnya kata orang inilah manfaat impak daripada digital ini. Kita dapat melihat SK Tanjung Keramat secara maya. Bila melihat daripada fasiliti peralatan ICT yang disumbangkan oleh rakan-rakan strategik, saya nak belajar juga tu macam mana cara macam mana saluran itu kan. GB mungkin juga PGB yang ada di dalam maya kita sekarang, dalam online sekarang, mungkin mau juga bertanya kenapa GB Rahmat dapat banyak dana kan.
Okey, jadi untuk sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Encik Rahmat dan terima kasih atas perkongsian kita pada petang ini yang sangat bermakna, yang sangat berimpak kepada PGB baharu, ya. Okey, kita buka Q&A kepada audience, kepada partisipan yang ada 5 lah kan. Kalau dapat 5 sebelum kita menamatkan, noktahkan kita punya CDL pada hari ini. Masa terlalu cemburu Bani GB Rahmat. Kalau 2 jam pun tak terasa ini sebab ilmu sangat berimpak, sangat tinggi, ya. Okey, kita buka Q&A. Kita tengoklah online ada tak yang nak bertanya, nak kongsikan apa ni kata orang, memohon perkongsian daripada GB Rahmat, ya. Kita buka 3 soalan lah, 3 soalan, ya. Okey, dipersilakan peserta. Ada tak? Okey, tak ada yang hands on, ya. Tiada yang angkat tangan, ya, hands up. Okey, tak apa. Saya sementara menunggu kita punya soalan-soalan seterusnya, saya nak kemukakanlah GB Rahmat persoalan, ada satu soalan lah. Question dia kata, kalau kita lihat tadi rakan strategik tadi itu memberi impak yang sangat tinggi kepada merealisasikan impian dan juga mungkin plan PSO SK Tanjung Keramat dalam merealisasikan pendidikan digital di peringkat sekolah, kan. GB Rahmat, okey, soalannya, bagaimana GB ataupun organisasi mengajak rakan strategik itu untuk membantu pembelajaran digital di sekolah ataupun di organisasi tuan di sekolah. Okay. Jelas soalan dia, Tuan? Jelas? Jelas. Okey. Okey, terima kasih Puan Joanna atas soalan mungkin daripada salah seorang rakan CDL kita pada petang ni, ya. Bagaimana kami dapat menarik rakan strategi untuk bersama-sama mencapai kita punya vision itu, ya. Pertama sudah tentunya sebelum ini dari dulu lagi orang kata bila kita memulakan hubungan, ya, hubungan dengan kita punya rakan strategik, sudah tentunya hubungan itu, komunikasi itu perlu dijalankan secara berkesan, ya, bermaksud bila kita melaksanakan perhubungan baik dengan rakan strategik, sudah tentunya pertama sekali mereka akan istilahnya lembut hati untuk membantu kita, ya. Yang pertama. Yang kedua, sudah tentunya rakan strategik ini akan melihat kesungguhan kita sebagai pemimpin di sekolah. Ya, kesungguhan kita nak melaksanakan sesuatu projek. Rakan strategik dapat melihat, ya, kalau mereka melihat kesungguhan kita melaksanakan projek, sudah pastinya mereka akan tampil untuk membantu. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga sudah tentunya, bagaimana kita nak menarik rakan strategik ini, sudah tentunya semasa kita nak memohon bantuan itu, kita perlu orang kata melakukan pendekatan-pendekatan yang bersistem, ya, bukan sekadar orang kata macam seolah-olah kita minta sesuatu tu di kedai kopi, ya, abseng boleh tak bagi 29T, sudah itu confirm lah kita tidak akan dapat, ya. Tentunya kita akan melalui proses-proses yang orang kata lebih profesional untuk rakan-rakan strategik ini tadi, ya. Contohnya macam syarikat abseng, kita mulakan dengan hubungan-hubungan baik dahulu. Okay, kemudian kita susuli dengan program-program yang akhirnya kita menjadi akrab. Dan akhirnya kita tampil dengan keperluan-keperluan sekolah. Ya, contohnya sebagai contohnya yang projek ini, ya. Bila kita tampilkan projek ini kepada pihak syarikat dengan membuat pertemuan profesional dengan mereka, tampil dengan satu kertas kerja, tampil dengan satu pembentangan yang kita gunakan slide-slide yang menunjukkan perancangan projek secara detail, ya. Maka biasanya kita punya rakan strategik pastinya akan membantu kita. Tak sikit, tak banyak, sikit pasti akan mereka berikan, ya. Pada ibu bapa pula, saya menganggap selalu ibu bapa ni adalah pelabur. Pelabur ni dia mau untung tak mau rugi. Begitu juga rakan strategik sebenarnya ni, termasuklah PBG dan ibu bapa, ya. Pelabur ni dia mau untung tak mau rugi. So saya selalu ingatkan guru-guru saya, ya. Ibu bapa sudah melabur sebelum ini, ya, membayar sumbangan PIBG, apapun projek yang kita minta orang bantu kita. So bila mereka sudah melabur, mereka mau tengok apa hasil daripada pelaburan mereka. So pelaburan yang kita ataupun hasil pelaburan mereka ni kita bukan pulangkan dalam bentuk wang ringgit, tidak. Kita pulangkan dalam bentuk kejayaan anak-anak mereka, kemenjadian anak-anak mereka. Itu hasil pelaburan ibu bapa dan PIBG. Okay? Sebagai contoh kejadian anak-anak dalam kurikulum, dalam co-curriculum dan hal murid.
pelabur perlu tahu hasil itu. So, kejayaan anak-anak ini kami akan kongsi dalam WhatsApp group bersama ibu bapak. So, ibu bapak akan nampak, oh, pelaburan saya ada hasilnya. Ya, dia nampak menjadi pelajar. Dia nampak persekitaran sekolah sentiasa kondusif. So, bila ibu bapak sudah percaya dengan kita, ya, dia sebagai pelabur, dia sudah percaya dengan kita. Percayalah rakan-rakan sekalian, bila ibu bapa dan PBG sudah percaya dengan kita, tuan-tuan perempuan minta apa saja untuk kejadian anak-anak mereka, mereka tidak akan kira. Tetapi sudah tentunya itu akan mengambil masa. Ya, kita nak tanamkan satu kepercayaan ibu bapa kepada kita di sekolah. Dia memang mengambil masa. Tetapi tuan-tuan perempuan perlu memulakan langkah yang pertama. Jangan tunggu. Ya, sebab yang tuan-tuan tunggu itu adalah diri tuan-tuan sendiri. Ya, itulah beberapa pendekatan bagaimana kita nak mengajak rakan strategi kita ini. Ya, mereka ini semua pelabur. Pelabur ni tak mau rugi. Ya, mereka mau untung. Dia bayar sumbangan, orang mau tahu kemana duit mereka dibelanjakan. So, bila kita semua dapat tunjukkan kejadian anak-anak, kualitas sekolah, ya, persekitaran sekolah yang kondusif, bilik dan sebagainya. So, bermaksud apapun projek akan strategi kita akan tampil membantu kita. Mungkin itu sedikit untuk menjawab persoalan yang pertama tadi, Puan John. Terima kasih. Oke, terima kasih GB Rahmat atas perkongsian tadi. Saya sangat bersetuju dengan pendekatan yang dikongsikan oleh GB Rahmat bersama-sama kita pada hari ini. Oke, soalan yang kedua GB Rahmat. Soalan kedua lagi, ada satu lagi soalan. Kita tengok kita punya peserta tiada yang angkat tangan, jadi saya kemukakanlah beberapa soalan untuk menambah lagi ilmu yang dikongsikan oleh Tuan Rahmat. Iaitu, apakah dalam merealisasikan pembelajaran digital di sekolah, apakah cabaran dalam kita melestarikan digital learning di sekolah SK Tanjung Keramat, Tuan? Boleh kongsikan? Terima kasih, Puan Jona. Untuk soalan kedua, ya, apa cabaran dalam usaha kita nak merealisasikan dan dalam usaha kita nak menjayakan pembelajaran digital di sekolah? Cabaran memang ada, ya. Apapun projek, apalagi kalau kita katakan projek mega, sudah tentunya cabarannya juga besar. Dan cabaran ini mungkin tak sama semua sekolah. Kalau di sekitar Batu Keramat, mungkin permulaan kalau saya katakan cabaran keuangan itu memang, ya, yang paling utama. Okay? Walau bagaimanapun, walaupun ada cabaran, tetapi sebagai pemimpin di sekolah, kita perlu selalu bijak mencari ruang dan peluang. Sebab kalau saya selalu memegang kepada masalah keuangan itu, saya rasa hari ini pun kami tidak akan dapat, ya, mewujudkan prasarana ataupun infrastruktur pembelajaran digital. Okay? Bermaksud bila kita, cabaran pertama permulaan dulu kalau kita kata keuangan, bermaksud kita perlu mencari di mana ruang dan peluang untuk mengatasi cabaran pertama itu. Jadi cabaran itu kalau di sekitar Batu Keramat, alhamdulillah kita telah dapat atasi dengan bantuan rakan-rakan strategik tadi. Oke, cabaran yang kedua, kebiasaannya lah, dan tidak saya nafikan berlaku juga di sekitar Batu Keramat, nak mengubah mentaliti guru. Ya, nak mengubah mentaliti guru daripada pembelajaran konvensional ataupun pembelajaran tradisional, kita nak ubah mentaliti guru kepada pembelajaran digital. Memang cabaran permulaan itu juga berlaku di sekolah kita. Okay? Tetapi akhirnya mungkin atas faktor kita dapat membudayakan pembelajaran digital itu di sekolah, akhirnya mentaliti sebagian kecil guru-guru kita tadi berubah secara otomatik mengikut rakan-rakan mereka untuk bersama-sama, ya, mengupayakan dan membudayakan pembelajaran digital. Untuk kumpulan-kumpulan yang masih orang kata pasif ataupun masih lagi ada satu mentaliti yang sangat ketat tentang pembelajaran digital ini, di mana kadang-kadang ada alasan kata, cikgu saya tak payahlah sudah cikgu, saya ini mau sarah sudah, ya biarlah saya dengan pembelajaran tradisional saya. Ya, kita tetap membantu kumpulan-kumpulan ini dengan mewujudkan mentor, ya, mentor-menti, istilah program mentor-menti untuk kumpulan-kumpulan tadi, ya, yang menganggapkan orang kata pembelajaran digital ini mereka anggap sangat menyukarkan kepada mereka, sangat sukar bagi mereka. So kita bantu, ya, mentor akan membantu dia punya menti, ya, bagi memastikan pembelajaran digital yang asasnya contohnya penyediaan ataupun dalam menyediakan ERPH digital, ya. Itu yang asas lah dalam orang kata nak menggunakan
alat-alat peranti ataupun alat digital di SK Tanjung Batu Keramat. Itu kita gunakan rakan-rakan mentor-menti untuk membantu kumpulan-kumpulan ini. Ya, itulah cabaran-cabaran yang saya dapat lihatlah apa yang kita hadapi di SK Tanjung Batu Keramat ni. Ya. Cabaran ketiga ialah bagaimana kompetensi pembelajaran digital pada kalangan guru-guru kita. Ya, cabaran kita ialah bagaimana supaya guru-guru kita supaya mereka lebih agresif menambah baik ilmu-ilmu pengetahuan mereka tentang pembelajaran digital. Sebab kalau istilahnya menunggu kursus-kursus ataupun program-program yang dianjurkan oleh Kementerian JPN ataupun PPD, mungkin ada, tapi mungkin tidaklah begitu rancak. Okay? Jadi bagi memastikan ilmu pembelajaran digital guru-guru kita sangat-sangat menggalakkan guru-guru kita agar mencari ilmu itu dan jangan menunggu. Ya, sebab hari ini banyak ya, dalam GM ataupun dalam perkongsian maya tentang pembelajaran digital sangat banyak. Ya, saya sendiri pun selalu lihat ruang-ruang itu dalam media-media sosial yang ada hari ini. Ya, itu mungkin boleh menjawab untuk persoalan yang kedua, Puan Joanna. Terima kasih. Terima kasih Jibi Rahmat. Yang terakhir boleh lagi Kak Jibi Rahmat? Boleh, tak ada masalah. Teruskan, Puan Joanna. Kita teruskan dengan, kalau kita lihat tadi dari segi pencapaian sekolah ini, dari segi kurikulumnya, PBD-nya, kokomnya, sehingga mengharumkan nama negara ya ke peringkat kebangsaan. Jadi kita melihat kepada kecemerlangan itu sekolah. Apakah harapan Jibi Rahmat untuk masa hadapan sekolah SK Tanjung Batu Keramat? Oke, terima kasih Puan Joanna ya. Harapan. Yes, tentu harapan saya ini juga dirasai oleh Puan Joanna ya, dan juga dirasai oleh rakan-rakan PJB di luar sana ya. Dalam keadaan era pendidikan digital hari ini, dengan kerancakan Kementerian Pendidikan yang melaksanakan program-program yang ada kaitan dengan pembelajaran digital, sudah tentunya saya melihat satu harapan yang sangat tinggi untuk saya melihat SK Tanjung Batu Keramat ini terus memacu kecemerlangan dalam pembelajaran digital. Sebab antara impian ataupun vision utama saya semasa masuk di SK Tanjung Batu Keramat ini ialah vision ini saya suarakan dengan beberapa orang guru semasa saya melaporkan diri di SK Tanjung Batu Keramat pada 2014 yang lalu. Vision saya kata saya nak jadikan SK Tanjung Batu Keramat ini smart school. Ya, smart school ini bermaksud kita akan tengok iklim pembelajaran SK Tanjung Batu Keramat ini penuh dengan pembelajaran digital. Bermaksud kita akan melihat di semua sudut. Kita akan melihat beberapa pelajar-pelajar, guru sedang berbincang pembelajaran mereka menggunakan peranti-peranti yang ada. Harapan saya semoga satu ketika nanti penggunaan peranti-peranti ini untuk semua pelajar di Malaysia, khususnya di SK Tanjung Batu Keramat, tidak lagi dihalang, tetapi mungkin dikawal dengan SOP-SOP yang ketat bagi memastikan etika penggunaan peranti itu dapat dikawal semaksimal mungkin. So harapan saya berharap satu ketika nanti SK Tanjung Batu Keramat ini, kalaupun saya tak sempat merasakannya, tuan maklumlah nak bersara 4 tahun lagi akan datang ni, mudah-mudahan SK Tanjung Batu Keramat nanti akan menjadi sebuah sekolah smart school. Pilihan. Yes. Dan harapan pembelajaran digital berlaku sepenuhnya di SK Tanjung Batu Keramat. Sebab Puan Joanna, kita tak boleh tunggu lagi ya. Kita tak boleh tunggu lagi untuk menidakkan pembelajaran digital ini berlaku di sekolah. Yang negara lain hari ini semua sedang pungut hasil. Kita perlu menyediakan tenaga kerja untuk orang kata kesediaan ya. Pasaran-pasaran kerja akan datang yang sangat menuntut kepada kemahiran teknologi itu. So kalau kita tidak mulakan, maka pasaran-pasaran kerja itu nanti kebimbangan kita akan dirampas hak itu oleh orang-orang daripada luar negara kita. Sebab kita masih mengekang tidak mau membudayakan pembelajaran digital. Akhirnya pasaran-pasaran kerja akan datang, ya, sudah tentunya akan dirampas ataupun direbut oleh mereka-mereka yang datang daripada luar negara kita. So adakah itu yang kita mau? Okay? Ataupun terus memberi ruang kepada sekolah, kepada guru-guru kita untuk terus perkasakan dan upayakan pembelajaran digital itu. Itulah harapan saya, Puan Joanna. Terima kasih atas perkongsian Jibi Rahmat. Inisiatif digitalizing Keramat memperkuatkan infrastruktur dan kompetensi digital sekolah selaras dengan dasar pendidikan negara. Fokusnya adalah kesiapan murid dan pendidik menghadapi era
revolusi industri 4.0 dengan pemimpin pendidikan yang mengintegrasikan teknologi. Jadi projek yang dirancang oleh GB ini melibatkan PIBG dan ibu bapa dan serta rakan strategik untuk menyokong pendidikan digital ini tercapai. Jadi itulah antara sinopsis yang telah diserahkan kepada saya oleh GB Rahmat. Terima kasih atas perkongsian daripada GB Rahmat, seorang pemimpin yang begitu hebat dan pemimpin strategik yang begitu mantap. Jadi terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Saya sebagai moderator pada hari ini, Puan Johanna Ehsan Kong, Guru Besar SK Kundasang, mengucapkan tahniah dan terima kasih atas penglibatan dan juga atas perkongsian daripada GB Rahmat kepada penyelaras, Dr. Ehsan Ismail, terima kasih pensyarah-pensyarah dan juga kepada semua pensyarah IAB dalam perkongsian ilmu pada hari ini. Yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datangnya dari mungkin saya sebagai moderator dan juga mungkin pembantang saya GB Rahmat dalam perkongsian kita pada pagi petang ini, dan mungkin sesi ini kita hentikan ataupun kita tangguhkan untuk kali ini tepat pada jam 4.30 ya. Saya tengok jam, tepat jam 4.30 GB Rahmat. Terima kasih. Sharp time. Jadi dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian. Saya serahkan mungkin kepada penyelaras kita yang berada atau admin yang berada bersama-sama kita pada petang ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Oke, terima kasih juga GB. Sebelum kita berakhir, mungkin kita boleh ambil gambar dulu sebagai kenang-kenangan. Mana-mana peserta yang masih ada dalam talian boleh buka kamera. Terima kasih GB. Tahniah Tuan. Gitu, Tuan. Oke, saya ambil gambar. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Freestyle. Terima 1, kasih, 2. terima kasih. Terima kasih Instek. Baik, terima kasih semua. Terima kasih semua pensyarah, dokter-dokter semua. Thank you.